Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini bersama saya Firdaus Selamat dalam segmen Bicara Minda. Jadi bagi yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan pada malam ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, jadi sebentar tadi Tengku Zafrul ada berkongsi satu posting di dalam laman Facebook beliau, yang mana beliau telah berkongsi bahawa semalam pihak KDBSP telah menganjurkan satu sesi perbincangan secara online, sesi Zoom dengan beberapa influencer di kalangan rakyat bagi mendengar orang kata isu berkenaan dengan tuntutan bagi program Aisina dan juga Lestari. Malah pihak KDBSP juga telah menjemput beberapa peserta daripada kumpulan Facebook. Kita ada terlalu banyak kumpulan Facebook berkenaan dengan Aisina dan Lestari bagi memfokuskan kepada Aisina, Lestari dan juga bantuan-bantuan kerajaan yang lain. Dan daripada sini Tengku Zafrul menyatakan bahawa beliau tidak dapat hadir disebabkan perkara yang tidak dapat dielakkan, namun pihak KDBSP dan pihak kerajaan, malah beliau sendiri telah pun bermesyuarat dengan CEO KDBSP bagi membincangkan dan meneliti perkara ini. Selain daripada itu, beliau juga menjelaskan bahawa di dalam fasa bantuan pelan pemulihan negara yang sedang berlaku ini, kerajaan mungkin akan mempertimbangkan dan sedang akan mempertimbangkan untuk lanjutan bagi program Air Sinar mahupun Air Lestari. Namun begitu, pada masa yang sama ada juga kebimbangan daripada pengulas ekonomi yang mana mengkritik kerajaan kerana tidak mahu dividen mereka ataupun simpanan hari tua mereka ini terjejas diakibatkan oleh pengeluaran Aisina maupun Air Lestari dalam bentuk skala yang besar. Jadi benda ini ada satu perkembangan yang positif, yang mana ini menunjukkan bahawa saya yakin seperti yang saya nyatakan sebelum ini, sambungan untuk Air Sinar insya-Allah hampir pasti sudah akan ada, cuma kita tak tahu perincian dia, tempoh masa dia dan juga bagaimana pula kriteria dia, adakah dia bersyarat ataupun tidak bersyarat. Namun saya secara peribadi mengharapkan tidak ada sebarang syarat dan diteruskan seperti program Aisina yang sedia ada. Cuma saya nak mengulas dari segi kebimbangan pakar ekonomi dan kebimbangan pencarum berkenaan dengan dividen dan juga perkara-perkara lain bagi mereka yang tidak mahu mengeluarkan. Jadi mereka berasakan apabila dikeluarkan program Aisina ni, dana daripada caruman KDBSP ini akan berkurangan sangat banyak, 50 bilion, 30 bilion dan sebagainya. Jadi ini akan menjejaskan pulangan keuntungan kepada KDBSP, yang mana keuntungan ini diberikan dalam bentuk dividen pada setiap tahun kepada pencarum. Jadi di sini sebenarnya dalam tempoh satu tahun yang telah pun berlaku ni, dan juga jika kita lihat daripada tempoh suku tahun pertama bagi tahun 2021, KDBSP mencatatkan pulangan yang lebih tinggi sebanyak beberapa puluh peratus, saya tak ingat, tapi 1.95 bilion berbanding dengan tahun lepas 1.2 bilion ataupun 1.5 bilion. Peningkatan yang agak banyak di situ, walaupun telah pun dilakukan orang kata program Air Lestari pada bulan 4 2020 dan juga program Air Sinar yang mana permohonan boleh bermula pada Disember 2020. Jadi ini menunjukkan sebenarnya terdapat banyak kaedah yang boleh dilakukan oleh KDBSP. Kreativiti mereka pun boleh diambil kira dan mereka boleh menjana pendapatan yang lebih baik ataupun orang kata mengurangkan susut nilai daripada segi pemberian dividen tersebut. Malah jika kita lihat, walaupun telah dikeluarkan hampir 80 lebih bilion ringgit bagi kedua-dua program ini, KDBSP masih mencatatkan keuntungan yang baik pada suku tahun pertama tahun ini, dan keuntungan ini boleh menjadi penunjuk aras bagi keuntungan suku tahun yang kedua ataupun setengah tahun sehingga bulan 6 2021 ini, dan juga insya-Allah sehingga tabis tahun 2021. Jadi saya yakin prestasi kewangan KDBSP pada tahun 2021 adalah akan lebih baik berbanding kepada tahun 2020. Malah bagi kebimbangan terhadap dana dan sebagainya, seperti yang saya telah cadangkan sebelum ini, KDBSP sebenarnya boleh meningkatkan pilihan amount dalam caruman pilihan sendiri, yang mana caruman pilihan sendiri sekarang ni adalah maksimum sebanyak RM60,000 setahun dan boleh ditingkatkan mungkin pada kadar RM300,000 hingga RM400,000 setahun bagi menggalakkan lebih ramai individu di luar sana yang mempunyai simpanan di tempat-tempat lain, mungkin memasukkan simpanan mereka ke dalam
KDBSP bagi menstabilkan semula wang keluar masuk di dalam simpanan KWSP. Jadi sebenarnya banyak kaedah ataupun banyak solusi yang boleh dilakukan, walaupun pengurangan dari segi keseluruhan dana ni tidak dapat dielakkan, tetapi kita boleh mengawal berapa banyak dana ini berkurangan. Jika diteruskan program Arsina, adakah mungkin dia mengalami pengurangan sehingga 50 bilion, tetapi apabila kerajaan membenarkan, KWSP membenarkan pencarum di luar untuk memasukkan wang caruman bilion sendiri lebih banyak, jadi mungkin mereka dapat mengurangkan daripada 50 bilion yang keluar, dimasukkan semula dalam sehingga 5 bilion sebagai contoh. Jadi dia boleh, walaupun dia tidak boleh menyeimbangkan, tetapi dia boleh mengurangkan wang yang keluar bagi mengekalkan momentum pelaburan pihak KWSP. Jadi saya harap perkara ini dapat dipertimbangkan dan didengari oleh pihak-pihak yang berwajib, dan saya harap secara peribadi program Arsina ini akan diteruskan sekurang-kurangnya dalam tempoh 3 bulan ataupun sehingga tempoh 6 bulan, dan itu adalah yang terbaik untuk kita semua. Dan seperti yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri dalam Pelan Pemulihan Negara sebelum ini, dijangkakan program vaksinasi akan orang kata berada pada tahap herd immunity pada bulan 11 ataupun bulan 12. Jadi saya rasa sehingga tempoh itu adalah satu jangka masa yang baik untuk diberikan bantuan bagi program Arsina. Dan seperti biasa, saya menggalakkan pihak KWSP untuk menggunakan kaedah biasa yang telah digunakan dalam Arsina sebelum ini, beri pilihan kepada rakyat, beri pilihan kepada pencarum memilih berapa jumlah yang mereka mahu keluarkan, berapa pula bayaran bulanan yang mereka mahukan, berapa, sama ada mereka mahu one off payment, mereka mahu bayaran itu secara bentuk bulanan dan sebagainya. Jadi di situ tidak semestinya semuanya akan mengeluarkan caruman mereka. Kalau kata sebelum ni 10,000, tidak semestinya mereka semua akan mengeluarkan sehingga 10,000. Mungkin yang akan ada yang akan mengeluarkan cuma 4,000 atau 5,000 berdasarkan kepada mereka rasa keperluan untuk kegunaan mereka. Lagi sekali saya harap perkara ini dapat dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang berkenaan, dan insyaAllah saya yakin setakat ini daripada apa yang telah dikongsikan oleh Tengku Zafrul, saya sangat yakin program Arsina akan diteruskan. Jika ia tidak diteruskan, saya yakin Tengku Zafrul tidak akan menyebut tentang perkara ini. Jadi insyaAllah kita akan tunggu sebarang perincian ataupun sebarang pengumuman yang lebih lanjut. Jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan kongsikan kepada anda semua. InsyaAllah jika ada sebarang pandangan, jika ada sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya ataupun di ruangan Facebook saya, dan saya mengharapkan komen-komen yang baik. Manalah tahu page saya Tengku Zafrul visit, jadi bila dia tengok commenting, jadi dia boleh mengetahui situasi keadaan, apa yang rakyat nak dan sebagainya. Janganlah hamburkan kata-kata maki, hamun dan sebagainya. Itu adalah satu perkara yang tidak baik untuk kita semua. Yang penting adalah berdoa rezeki daripada Allah Ta'ala. InsyaAllah jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.